Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hatammi lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bicara santai. Safwan awal tanya apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ini kita akan buat soal jawab tentang fik kematian, ya. Jadi insya-Allah kalau ada apa-apa soalan kita buat santai je. Boleh tanya soalan. Ya. Hari ini kita nak bicarakan perkara pertama dalam kitab Sakaratul Maut ini, ya. Iaitulah kita nak bicarakan apakah maksud seorang mukmin yang mati dengan mengeluarkan keringat di dahinya. Adakah keluar keringat di dahi pada saat kematian sebagai petanda bahawa seseorang itu mengikut ahli sunnah wal jamaah ataupun tidak, ya. Baik. Apakah maksud seorang mukmin yang mati dalam keadaan mengeluarkan keringat di dahinya? Tinggal keluar keringat. Apa maksudnya? Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmizi, disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minu yamutu bi'arqil jabin. Orang mukmin itu mati dengan berkeringat di dahinya. Ya, maknanya apa maksud hadis ni? Orang mukmin mati dalam keadaan berkeringat di dahinya. Sebagian ulama berkata maksudnya jika seseorang mukmin sedang dalam keadaan sakaratul maut, maka dia akan berkeringat kerana siraman air yang dibawa oleh malaikat. Ada orang nak meninggal dunia, dahinya berpeluh sangat kan. Peluh macam dalam keadaan kepanasan. Apa maksud dia? Kerana ada ulama berpendapat kerana dia mendapat siraman air yang dibawa oleh para malaikat yang memberi ketenangan padanya ketika menghadapi sakaratul maut tadi. Ya, sakaratul maut ni apa? Sakarah ni daripada bahasa maksudnya mabuk. Maut ni kematian. Sakaratul maut, mabuk di ambang kematian. Maka ketika orang tu nak mati, dia dalam keadaan mabuk, dalam keadaan hayal, dalam keadaan dia tidak selesa, keluh kesah, maka malaikat datang memberikan dia ketenangan dengan merenjis-renjis air di wajahnya. Macam orang lah kan, dalam keadaan dia pitam ke apa, biasa orang letak air kan, letak air kat muka, bagi ketenangan. Begitulah gambarannya bagi orang yang meninggal dalam keadaan dahinya berkeringat. Tak maaf, bukan muzik tu, ayat Quran. Biasalah kat belakang tu ada apa, kita pasang jam yang boleh baca Quran tu kan. Nanti yang baca sikit. Jadi tuan-tuan boleh tanya soalan, apa-apa nak tanya soalan silakan, ya. Janganlah tanya soalan dah makan belum, kerang minta belanja kerang. Jangan main-main, ya. Ada juga yang berkata maksudnya dia mati dalam keadaan bekerja keras, yakni bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh. Maknanya kita selama ni beramal soleh, penat kita beramal di dunia ini, maka orang yang bekerja keras, contohnya petani yang bercucuk tanam di kebun, maka wajahnya berpeluh kerana apa? Kerana kepenatannya. Air peluh keluar daripada wajahnya, badannya dan sebagainya. Begitu juga orang nak mati, setelah penat beramal di dunia ini, maka keluar peluh, tanda dia penat bekerja keras di dalam dunia ini dengan amal soleh. Dengan demikian, keringat di dahi itu sebagai simbol daripada kerja keras dan kesungguhannya dalam beramal soleh dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Kita minta pada Allah, ya Allah, bila aku mati nanti wajah aku berpeluh. Kita nak macam tu. Dan amal solehnya telah mencapai ke muncak ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari redha kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami.
Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Ankabut ayat 69. Maknanya kita ni nak dapatkan kematian husnul khatimah, maka kita perlu mencari redha Allah. Nak cari redha Allah macam mana? Tengok keadaan sekeliling kita, dapatkan redha orang sekeliling kita. Ya, barulah kita akan ditunjukkan jalan-jalan yang benar. Kemudian kesudahannya kita pun jadi orang-orang yang akan mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah. Ya. Baik. Selain daripada itu juga, Rasulullah SAW ketika nak meninggal dunia, ketika Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut, dia beberapa kali pitam ataupun pingsan di sisi Aisyah radhiyallahu anha, isterinya. Ketika mana Rasulullah baring, wajah Rasulullah berpeluh. Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya, "Ya Rasulullah, peluh apakah yang keluar di wajahmu ini? Sungguh luar biasa wanginya." Kata Rasulullah pun hairan. Wangi sungguh, bukan Rasulullah, Aisyah hairan. Wangi sungguh peluh Rasulullah. Lalu jawab Rasulullah SAW, "Sesungguhnya orang mukmin itu meninggal dalam keadaan wajahnya berpeluh." Masya Allah, tabarakallah. Ya. Baik. Kita baca soalan yang berikutnya. Kalau tuan-tuan ada soalan, silakan. Berkaitan fiqhul kematian, jenazah ke apa ke terpulang. Ya. Baik. Kemudian soalannya. Baik. Bagaimanakah dengan seorang mukmin yang meninggal dunia sedangkan dia masih berhutang kepada orang lain? Macam mana orang mukmin meninggal dunia dia berhutang? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmizi dengan sanad hasan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebut bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainih hatta yu'da anhu." Jika seorang mukmin meninggal dunia, jika orang mukmin yang meninggal dunia itu akan tergantung kerana hutangnya, bukan jika, jiwa orang mukmin yang meninggal dunia itu akan tergantung kerana hutangnya sampai hutangnya dibayarkan oleh ahli keluarganya. Masya Allah, tergantung roh antara langit dan bumi. Kerana apa? Kerana hutang. Ya. Hukum untuk kita kenakan wajah jenazah dengan tanah ketika mukmin dan melahat tu apa Ustaz? Baik, Omar Amir dia tanya soalan ni. InsyaAllah saya akan jawab nanti ya. Baik. Tentang hutang tadi. Jika seorang mukmin berhutang kepada orang lain, maka wajib dia selesaikan hutangnya itu. Sebab hak manusia termasuk hutang kepada orang lain. Tidak sama dengan hutang dengan Allah. Kalau kita hutang dengan Allah, kita boleh bertaubat, mohon ampun pada Allah. Tapi kalau hutang dengan manusia, wajib diselesaikan. Ya. Kalau tidak, dia akan terbawa sampai dekat hari akhirat di padang mahsyar untuk dituntut antara satu sama lain. Ya Allah, kan? Ya. Maka sedangkan hutang kita dengan Allah terserah kepada kehendaknya, sama ada Allah nak ampunkan kita ataupun tidak. Ya. Oleh itu, segeralah membayar hutang dan kembalikan orang lain kepada pemiliknya sebelum kamu menjumpai Allah Azza wa Jal. Ya, tunaikan hutang. Ya, Nabi SAW juga menyebut, ya'faru lisyahid kullu zanbin illa dain. Seluruh dosa dan kesalahan orang yang mati syahid akan diampunkan. Orang yang mati syahid siapa? Ya, orang mati syahid ni yang kita sebut antaranya orang yang mati di fisabilillah, orang yang mati kerana wabak penyakit macam sekarang ni COVID-19 kan. Orang yang mati kerana kebakaran, orang yang mati kerana lemas, orang yang mati kerana melahirkan anak, orang yang mati kerana terbakar dan sebagainya, maka insya-Allah mati syahid. Lalu orang yang mati syahid ini, semua dosa dan kesalahannya akan diampunkan oleh Allah Ta'ala kecuali hutang-hutangnya. Masya-Allah, hutang-hutangnya. Maksudnya orang yang mati di medan pertempuran kerana perjuangkan agama Allah, semua dosanya diampunkan kecuali hutang-hutangnya. Ya, Rasulullah SAW menambahkan, demikianlah Jibril memberitahukan kepadaku tentang masalah ini. Penting tuan-tuan ya. Pernah satu ketika Rasulullah SAW dia tidak mahu solat jenazah atas seorang sahabat. Nabi tak nak solat kan. Nabi kata selagi hutangnya tak dibayar, masya-Allah, selagi hutangnya tak dibayar, selagi itulah Nabi tak nak solatkan jenazahnya. Sampailah ada seorang sahabat, Abdul Rahman bin Auf. Hai. Okey, masuk dalam. Okey, baik.
Abdul Rahman bin Auf. Saidina Abdul Rahman bin Auf kata, "Ya Rasulullah, aku akan bayarkan hutang si fulan tadi." Maka baru Rasulullah solatkan jenazahnya. Ya. Tadi soalan. Saya bukan bisa baca. Okey. Tengok dia pun tanya soalan. Baik. Soalan yang kita nak baca tadi tentang hukum untuk kita kenakan wajah jenazah dengan tanah ketika pengebumian dalam liang lahat tu apa ya? Okey, baik. Soalan tu saya akan jawab selepas. InsyaAllah kita bagi laluan untuk azan dulu. Baru saya jawab soalan yang ditanya oleh saudara Omar Amir tadi. Jikalau tuan-tuan ada soalan, dipersilakan. Jika ada soalan, silakan. La haula wala quwwata illa billah. Baik tuan-tuan, ada persoalan boleh diajukan tentang fik kematian, jenazah dan sebagainya. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ma'rufah sayyidina. Baik tuan-tuan. Okey, soalan tentang Tuan Omar Amir tadi, apakah hukum meletakkan apa nama tadi? Wajah hukum untuk kita kenakan wajah jenazah dengan tanah ketika pengebumian dalam liang lahat tu apa ya? Baik. Dalam kita mengebumikan jenazah, rukun yang keempat. Ya, dalam jenazah ni ada 4 rukun. Mandi, kafan, solat dan kebumi. Baik, dalam bab kebumi ni, kita cerita satu persatu. Yang wajibnya ialah kita kebumikan jenazah menghadap kiblat. Itu yang pertama. Kebumi jenazah menghadap kiblat kerana itu hak jenazah. Ya. Kita maknanya menghadap kiblat tu ialah ni jenazah yang terlentang. Kiblat dia kena menghadap ke arah kiblat. Menghadap, mukanya menghadap kiblat. Baik. Bila kita menghadap ke arah kiblat, maknanya antara adab yang lain ialah kita perlu membuka wajahnya. Buka wajah jenazah tu supaya nak menunjukkan kita ni asal daripada tanah, kembali kepada tanah. Dicium tu. Makna kata menandakan kita ni asal tanah, kembali ke tanah. Ini adab. Adapun bagi penyakit jenazah yang berpenyakit, contohnya COVID-19, HIV, AIDS, Ebola dan sebagainya, maka tidak perlu kita buka wajahnya. Hanya sekadar meletakkan jenazah di tanah dan membalikkan ataupun menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Maka itu yang sewajibnya. Adapun membukanya itu hanyalah sunat ataupun harus, makna kata sekadar adab kita pada jenazah tadi ya. Baik, ada soalan lain nak diutarakan, silakan. Okey, baik. Saya baca pula soalan yang seterusnya. Apakah yang seharusnya dilakukan terhadap orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut? Ya. Baik, orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut hendaklah diajar kepadanya kalimah tauhid. Itu yang pertama.
Iaitulah la ilaha illallah. Ni. Kerana apa kita kena ajar kalimah la ilaha illallah? Kerana ini adalah sunnah Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tak ajarkan kepada orang yang akan meninggal dunia di antara kamu kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Ajarkan ini maksud ingatkan. Sebab orang mati ni dalam keadaan hayal. Orang nak mati ni kan. Jadi kita perlu ingatkan dia kalimat Allah. Saya pernah keluarkan satu buku ni, kalau tuan-tuan masih ingat, ya. Buku kecil ni sebesar tapak tangan saja. Panduan ringkas menguruskan pesakit yang nazak dan tindakan awal sejurus berlaku kematian. Baik, di sini saya terangkan secara ringkas bagaimana kita nak berhadapan dengan orang yang sedang nazak, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, bagaimana berhadapan dengan urusan dokumentasi, pengurusan jenazah. Ini semua benda-benda yang kita berkait. Kit apa? Saiz poket saja. Baik, saya baca sikit. Kita nak bimbing kalimah la ilaha illallah ini kerana sebagaimana Nabi SAW menyebut, man kana akhiru kalamihi min dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengakhiri perkataannya di dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk ke dalam syurga. Jadi kita nak orang sekeliling kita yang nak mati ni biar dia mengucap kalimah la ilaha illallah. Macam mana caranya? Jangan kita ajar perkataan tu laju sangat. Dan jangan ajar perlahan sangat. Jangan belajar macam dalam TV tu. La ilaha illallah. Jangan lambat-lambat tuan-tuan. Orang nak mati, ya? Dia nak mati ni nafas tak cukup. Jangan terlalu perlahan dan jangan pula terlalu laju. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan laju sangat, tu tahlil arwah kan. Maknanya ringkas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ni orang nak mati ni, ya. Dekatkan mulut kita ke telinga pesakit dengan sebut dengan nada yang sederhana, la ilaha illallah, ya. Habis macam mana kalau orang pokak? Orang pokak macam mana ustaz? Dia pokak sekalipun cap badak, itu bukan masalah kita. Ya, itu hanyalah sunnah kepada kita hidup untuk ajar pada orang yang nak mati la ilaha illallah, ya. Adapun pada sisi Allah Taala, hanya Allah Taala sahajalah yang mengizinkan sama ada dia ni boleh sebut ataupun tidak, ya. Baik. Contohnya Allah Taala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, suratul Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Maknanya orang beriman kalau dia nak mati, dia sendiri akan dapat sebut la ilaha illallah. Orang yang mengajar kalimah la ilaha illallah tu dapat pahala sunat kerana dia yang mengajarkan ikut sunnah Rasulullah. Orang yang menyebutnya, yakni orang nak mati ni, disebut ataupun tidak atas izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang akan teguhkan ucapan la ilaha illallah ketika dia nak mati. Bukan kerana dia dengar orang sebut, dia boleh ucap. Tidak semudah itu tuan-tuan. Ya, la ilaha illallah. Ya, maknanya Allah teguhkan dia. Walaupun orang tu mati sendirian kat rumah, seorang-seorang meninggal kat rumah, kan? Kalau dia ni orang beriman, Allah Ta'ala sendiri yang akan ajarkan dia kalimah la ilaha illallah itu. Sehingga dia mati pun dia dapat sebut la ilaha illallah. Ya. Adapun bagi orang-orang yang sebaliknya pula, wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah juga boleh sesatkan orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim ni? Orang-orang yang berdosa, orang yang bermaksiat kepada Allah, ya. Dan Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Maknanya kita ni hanya berusaha saja untuk ajar kalimah la ilaha illallah. Selebihnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita jawab soalan. Soalan daripada saudara Muhammad Yaakob. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah bermimpi sebelum salah seorang daripada keluarga sebelum harinya meninggal dunia, dia panggil seperti meminta pertolongan. Saya pernah mimpi sebelum salah seorang daripada ahli keluarga, seorang keluarga dari keluarga ini sebelum meninggal.
Dia panggil saya seperti minta pertolongan. Apakah maksudnya? Okey, baik. Bukan maksudnya. Wallahu a'lam, ya. Maknanya sebelum sehari meninggal dunia dia panggil untuk minta pertolongan, mungkinlah pertolongannya antaranya itulah kalimah la ilaha illallah, selamatkan dia daripada azab, selamatkan dia daripada lidahnya keluh. Maknanya kita kena bantu orang nak meninggal ni. La ilaha illallah, ajar dia. Kita ajar dia, kita bacakan surah Yasin, kita bacakan surah Ar-Ra'd, kita bacakan surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu antara sunah-sunahnya. Yang lain kita bagikan air. Kalau dia minta hajat, bagi dia air. Suap kat mulut dia sikit-sikit. Ya. Baik, itu antaranya, ya. Wallahu a'lam. Omar Amir lagi tanya, jika kita mengimamkan solat jenazah ibu bapa kita contohnya, boleh ke ketika lafaz niat dalam hati tu, aku solat ke atas jenazah ibu bapaku ini 4 takbir fardu jadi imam kalau salah? Boleh, tak ada masalah. Ya. Baik. Jika kita mengimamkan solat jenazah, boleh. Kita boleh nak niat dalam bahasa Melayu, sahaja aku solat ke atas jenazah ibuku ini 4 takbir makmum kerana Allah Ta'ala. Boleh dalam hati kita niat Allahu Akbar. Boleh, ya, tak ada masalah. Azurin Aryan bertanya, salam Ustaz, betul ke orang perempuan tak boleh pergi kubur? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudari Azurin. Baik, pada awal mula-mula Islam baru tersebar, ya, ketika itu Rasulullah SAW nak menguburkan satu orang jenazah Muslim. Ketika itu adalah saudara-saudaranya yang perempuan nak ikut sekali. Ketika itu Rasulullah tanya, kamu ke yang nak pergi ke kubur? Kamu ke yang mengangkat jenazah ke kubur? Dia jawab, tidak. Kamu ke yang akan menggali kubur? Tidak. Kamu ke yang akan menurunkan jenazah ke liang lahat? Tidak. Jadi buat apa kamu nak ikut? Lebih baik kamu duduk sahaja di rumah. Ini kata-kata Rasulullah, kerana Rasulullah ketika itu tahu Islam masa itu baru lagi. Bila Islam baru lagi, Nabi bimbang kejahilan masyarakat Arab jahiliah ketika dulu, dia terbawa-bawa. Maknanya terbawa-bawa ni ialah, kalau dulu orang Arab jahiliah, dia bila berlaku kematian, dia akan menjerit, dia akan meratap, dia akan meraung. Jadi bila mana orang perempuan ni takut dia tak dapat tanggung emosi dia ni, Nabi kata duduk dulu kat rumah, jangan kau keluar lagi. Itu dulu. Kemudian sampailah satu zaman ketika salah seorang sahabat Nabi melihat Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah, dia balik daripada tanah kubur. Bila dia balik dari tanah kubur, ditanyakan, wahai Aisyah, kau ke mana? Aku baru balik ziarah kubur. Bukankah Rasulullah dulu halang orang perempuan pergi ke kubur? Jawabnya, ya, dulu Rasulullah larang, tapi sekarang sudah benarkan kami. Kenapa? Kerana ketika itu Islam sudah kuat, umat Islam dah ramai, orang dah belajar akhlak, maka Nabi tidak bimbang lagi orang perempuan pergi kubur, dia akan meratap sebagaimana kaum jahiliah sebelumnya. Maka di sinilah menjadi sunnah pada orang perempuan atau orang lelaki, pergilah ziarah kubur, tidak ada halangan. Ya, cuma orang perempuan jangan sampai di kubur dia meratap ataupun mendedahkan auratnya ataupun sebagainya. Dia kena jaga adabnya di kubur dan sebagainya. Wallahu alam. Ada soalan lain? Ada soalan lain nak ditanyakan? Baik. Itu di antara perkara-perkaranya, ya. Baik. Jika ada soalan nak ditanya, silakan. Baik. Adakah air mata adakah jenazah terseksa bila air mata jatuh di pipinya? Mana jatuh air mata kita menangis, jatuh kat pipi mayat, adakah dia terseksa, ya? Baik. Ni apa lah Syahrul Norizan ni? Sofa baru ke tu, kenapa tak duduk atas kursi sambil tengok live saja gua? Baik. Tak adalah, lama dah. Baik. Biasa orang kan, bila nak cium jenazah je, jaga air mata kau. Kau jangan nangis. Air mata tu jangan menitik kat pipi mayat. Dia marah betul. Ada orang macam tu kan ramai. Jadi, benda begini sepatutnya tak berlaku. Ya. Air mata kita, walaupun jatuh satu baldi sekalipun kat pipi mayat, tak berlaku lah kan. Tapi andai kata berlaku, tidak menjadi masalah. Sebab air mata bukan benda yang boleh menyakiti jenazah. Bahkan Nabi SAW menyebut,
Kalau kamu meratap, maka ratapan kamu itu boleh menyakiti jenazah. Maknanya jangan meratap. Nabi larang jangan meratap. Bukannya jangan menangis keluar air mata kena kat pipi mayat, tidak masalah. Ya. Kita kena menangis ketika ada jenazah kerana ini sunnah. Menangis itu adalah sunnah, dapat pahala. Ya. Cuba bayangkan kalau keluarga kita meninggal, kita tak menangis, diam saja, maka boleh mendatangkan fitnah. Tengok tu, lelaki dia meninggal tak menangis pun, kan? Maka boleh mendatangkan fitnah. Ya. Maka menangis itu adalah sunnah, dapat pahala. Bahkan kalau kena air mata kat pipi mayat, bukan masalah. Yang Nabi larang ialah meratap. Meratap tu dia tak reda, menangis-nangis, menjerit-jerit, dia mengoyakkan bajunya, menanggalkan tudungnya, terseduh-seduh dan sebagainya, menyanyi berlebihan dan sebagainya. Ini yang tak boleh. Ya. Adapun air mata tidak jadi masalah, tapi dari segi adab dia kena jaga. Kalau menangis sangat kan, menangis kan saja, ya betul-betul mentang-mentang lah tak ada hukum, biarlah hingus meleleh, cium pada jenazah, meninggalkan kesan-kesan bukti kat muka mayat tu. Kemudian orang lain pun nak cium juga. Tengok, ya Allah, goli dia tak jadi cium. Maka dia jadi masalah juga, ya. Maka elakkan kalau jatuh juga air mata kat mayat, lap sahaja. Dari segi hukum tak ada masalah, tapi dari segi adab kita kepada jenazah dan juga orang lain. Wallahu alam. Soalan lain? Ya. Ada soalan-soalan lain nak ceritakan? Baik. Baik, kita saja buka satu soalan lagi. Satu soalan, kalau tak ada yang tanya saya akan tutup. Satu soalan lagi saya nak bicarakan. Bolehkah suami memandikan jenazah isterinya ataupun sebaliknya? Boleh tak lelaki kita nak mandikan bini dia ataupun bini nak mandikan lelaki dia? Kan? Baik. Suami berhak mandikan jenazah isteri dan begitu juga sebaliknya. Berhak tu maknanya boleh lah. Ya. Imam Ahmad dalam Musnadnya, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW berkata kepadaku 3 hari sebelum baginda wafat, kata Aisyah. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, sekiranya kamu lebih dahulu mati daripadaku, pastilah aku yang akan memandikan jenazahmu. Nampak tak? Kenapa Rasulullah kata begitu? Kerana ketika Rasulullah SAW baru pulang daripada menziarahi kubur Baqi Al-Gharqad, pada waktu malam yang gelap gulita, baginda mengikat kepalanya kerana pening. Nabi waktu tu dah pening kepala dah, diikat kepalanya kat atas ni kan. Baik. Ketika itulah Aisyah ni, dia tengok Rasulullah dalam keadaan kepenatan, sakit dan sebagainya, dia bergurau. Ya. Wahai Rasulullah, jika aku meninggal dunia dulu, tentu kamu akan berkahwin dengan wanita lain. Nampak tak Aisyah punya cemburu? Sama macam perempuan lain kan. Kalau abang mati dulu, kalau saya mati dulu, mesti abang kahwin lain kan. Ni Aisyah tanya ni, nak bergurau Rasulullah. Biasanya Rasulullah bila mana Aisyah bergurau, dia akan balas gurauannya itu. Tapi Rasulullah berkata yang sebaliknya. Tidak, wahai isteriku, bahkan jika engkau lebih dahulu mati daripada aku, pastilah aku akan mandikan jenazahmu. Rasulullah menunjukkan cemburunya pula pada Aisyah. Ya. Maknanya kalau Aisyah meninggal dunia dahulu, Rasulullah sendiri yang akan mandikan jenazahnya. Kerana apa? Kerana Rasulullah tahu dia tak mampu nak balas gurauan Aisyah, kerana dia tahu dia akan menghampiri kewafatannya. Ini dia. Baik, soalan tadi. Betul ke kita dilarang saja-saja nak bertakbir sama macam hari raya tu, tapi bukan pada masa dan waktunya? Nanti mayat-mayat dalam kubur akan sedih, menangis. Maaflah banyak bertanya pula. Baik. Bertakbir macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Adakah kita bertakbir ini menyebabkan mayat-mayat dalam kubur akan sedih, menangis? Dah apa pula orang kubur nak menangis kan? Tapi benda ni selalu kita dengar daripada kecil dulu kan. Jangan takbir lah belum raya, kau orang kubur menangis. Tu bukan masalah ya. Tak ada mana-mana hadis kau dalil kau kata orang kubur menangis sebab dengan takbir raya kan. Orang kubur menangis. Kenapa? Kerana nak beramal soleh, bukan sebab dengan takbir raya. Takbir raya yang berlagu-lagu ni, yang nada-nada syahdu ni, orang Melayu je buat kan. Orang Arab tu ada setengah buat lah, tapi banyaknya
dia buat macam biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita je yang paling sedap dalam dunia ni, yang paling sedap takbir raya orang Melayu kita kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita yang nak menangis kan. Sebab apa? Tak dapat raya tahun ni sama-sama. Mudah-mudahan PKP kita ni cepat berakhir. COVID-19 cepat-cepat habis, boleh kita raya sama-sama. Ya. Baik. Maka jenazah tidak akan, mayat tidak akan menangis dalam kubur, ya. Tidak ada hadis dan sebagainya dalam hal itu, ya. Baik, cuma tidaklah kita disarankan ataupun diminta untuk bertakbir raya pada bukan waktunya. Sebab takbir raya ini ada tempoh-tempohnya sahaja. Wallahu alam. Baik. Saudara Bob Bangor, terbaik penjelasan Ustaz. Okey, terima kasih. Cik Nasir, pada yang menguruskan jenazah biasa ataupun kritikal dari mula sampai dikebumikan, soalannya apakah pertua sebelum masuk ke rumah, ada tak ayat-ayat yang perlu kita amalkan? Baik, dia ni tanyalah kan di luar kuliah, tak apalah kan. Lebih-lebih lagi pada waktu malam. Baik, kita nak mandikan jenazah ni, antara sunnahnya ketika mana orang yang tak biasa, ya, bukan sunnah, tips, ya. Tips bagi orang yang tak biasa mandi mayat ataupun tak biasa berhadapan dengan jenazah. Dia kalau baru lagi, semangat dia tu lemah lagi, dia tak takut kan. Setan ni ada yang mangsa dia kan, dia tengok muka orang macam takut dia kan. Ni mangsa dia kan. Maka sebelum balik, dia kena bersihkan diri dia, kaki dia, basuh tangan semua kan. Dia pergi duduk di tempat lain dulu, relax kan, istighfar. Sebelum masuk rumah, baca ayat kursi dulu. Kemudian masuk bilik air terus. Ni masuk bilik air, ni sunnah dia. Masuk bilik air, mandi. Lepas kita ziarah orang meninggal dunia ataupun lepas kita uruskan jenazah, disunahkan kita mandi, ya, mandi. Itu sunat bagi kita, ya. Maka mandi, kita istighfar lah. Lepas mandi tu kita berzikir, mudah-mudahan itulah dapat menjadi pendinding kita, ya. Amalkan ayat ruqyah. Ayat ruqyah yang simple je. Surah Al-Fatihah, baca 3 kul. Apa 3 kul tu? Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baca Alif Lam Mim 1 hingga 5 ayat dan juga ayat kursi, insya-Allah. Itu antara yang paling mudah, ya. Baik, ada soalan lain? Baik, jika tidak ada soalan lain yang nak ditanyakan, jadi insya-Allah kita akan kupas lagi tajuk fiqhul kematian. Sebenarnya ada banyak tajuk ni. Banyak, dia ada 33 persoalan. 36 persoalan, ya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat husnul khatimah dan bukannya su'ul khatimah, dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita kalimah la ilaha illallah di penghujung akhir kalam kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.